أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ونبيه وصفيه وخليله ولا نبي بعده. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi Alhamdulillah kita dapat sama pada siri yang seterusnya dalam membaca kitab Tanbihul Ghafilin dalam menghidupkan hati-hati yang lalai. Dan kita masuk ke dalam bab yang keempat, iaitu bab ngerinya hari kiamat bahagian pertama. Jadi Imam Al-Faqih rahimahullah telah mengatakan bahawa telah memberitahu kepada kami Al-Khalil bin Ahmad daripada Yahya bin Muhammad bin Sa'id daripada Muhim bin Ibnul Mansur Al-Tusi, Imam Al-Tusi telah berkata, telah sampaikan kepada kami Yahya bin Ishaq As-Salihi daripada Ahmad bin Luhai'ah daripada Khalid ibn Abi Amran daripada Al-Qasim bin Muhammad daripada Aisyah radhiyallahu anhum telah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yazkurul habibu habibahu yawmal qiyamah? Apa kekasih itu akan mengingati kekasihnya pada hari kiamat? Ditanya kekasih dia juga. Ummahatul Mukminin Ummuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, kekasihnya dan kekasih kita semua. Rasulullah SAW mengatakan bahawa qala laha na'am, ya, seorang kekasih itu akan tetap mengingati kekasihnya pada hari kiamat. Amma 'inda salasati mawadhi' fala, kecuali adapun pada 3 tempat maka tidak. Mana kita di hari akhirat nanti pun kita ingat lagi kekasih kita, ingat isteri kita, ingat mak ayah kita, kecuali dalam 3 keadaan ataupun 3 situasi ini, yang mana hadis ini hadis sanadnya dhaif, tetapi macam mana dikongsikan oleh Dr. Asmadi Sakat baru ni, bahawa ulama mendatangkan hadis dhaif. Antara faktornya, pertama, dia tak jumpa hadis lain yang setanding hadis yang dibawa mari itu, dan bagi mereka lebih baik dia mengeluarkan kenyataan daripada hadis dhaif daripada fatwanya sendiri yang tidak ada santaran. Jadi hadis ini mengatakan bahawa Nabi SAW menyatakan 3 tempat yang mana seorang kekasih itu akan lupa sekalipun pada kekasihnya. Yang pertama, indal mizan, di sisi tempat timbangan amal. Hatta ya'lamu imma an yakhaffu wa imma an yasqala. Sehinggalah dia dapat tahu bahawa timbangannya ini ringan ataupun berat. Yang kedua, wa 'inda tatayurus suhuf, bila buku amalan mula berterbangan. Buku amalan ni nanti dia akan terbang.
surah Al-Isra Allah sebut ta'iruhum. Buku amalan tu Allah sebut ta'iruhum, burung mereka ataupun yang terbang mereka. Maknanya buku amalan lah. Buku amalan tu datang dalam keadaan terbang. Jadi orang yang beriman akan ambil dengan tangan kanan kerana dia datang mari sebelah kanan. Tapi orang yang kafir akan mengambilnya daripada belakang dengan menyelup belakangnya dan mengambil kat belakang. Wal'iyazubillah. Imma ayu'ati biyamini, sama ada dia akan mendapat dengan tangan kanannya, wa imma ayu'ati bishimalihi, ataupun dia akan mendapat dengan tangan kirinya. Tangan kiri dia sebut tadi, dia walaupun tangan kiri dia bukan ambil kat kiri, dia ambil dekat belakang. Dia mengambil, dia akan menyelup dadanya dan mengambil di belakang buku amalannya itu nanti. Dan peristiwa itu sangat mengerikan. Wa hina yakhruju 'unuqu minan nar, dan pada hari leher keluar daripada api, daripada neraka. Waktu ini leher neraka keluar ini, fayantawi alaihim, lalu menghantam mereka, wa yaqulu wakaltu bisalasah, wakaltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar, wakilat bisalasah. Jadi neraka itu akan, wakil tu bisalasatin, aku diwakilkan untuk ambil 3 golongan. 3 golongan yang akan diambil oleh api neraka ini, apa dia? Wakil tu biman da'a ma'allahi ilahan akhar, dia mari nak ambil orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wa bikulli jabbarin anid, dan daripada mengambil orang yang jabbar, orang yang sombong, kejam, yang degil, anid, tak makan nasihat. Wa bikulli man lam yu'min bi yaumil hisabi fayantawi alaihim, dan untuk mengambil, untuk mengumpulkan apa dia? Satu golongan lagi adalah orang yang tidak beriman pun dengan hari hisab. Fayantawi alaihim, lalu dia pun akan mengumpul, menyauk mereka, hatta yarmi fi ghamarati jahannam, sehinggalah dicampak ke dalam lembah neraka. Bi jahannama jusrun adaqqu minasy'ar, dalam neraka jahannam ada satu jisr, satu titi yang lebih nipis daripada rambut, wa ahaddu minas saif, yang lebih tajam daripada pedang, alaihi kalalib wa hisak, dan ada pencakuk dan penjolok. Ada galah dan juga tarik, jolok dan juga tarik. Wan nasu yamurruna alaihi kalbarq al-khatif, dan manusia yang beriman akan lalu di atasnya macam kilat yang menyambar. Wa karrihil asif, yang laju macam angin ribut. Fanajal muslim, maka orang Islam selamat. Wa makhdushul muslim, dan orang Muslim yang akan terlepas. Wa makbub finnar ala wajhihi, yang tercampak dalam neraka akan tercampak dengan wajah mereka. Mereka akan tercampak muka dulu. Wal'iyazubillah. Ini keadaan yang mengerikan pada hari kiamat, yang mana pada ketika 3 perkara ini berlaku, maka kita tidak akan teringat lagi dah pada siapa-siapa pun. Kita duk kira macam mana nak selamatkan diri kita saja. Dan memang tidak ada jalan keselamatan. Jalan keselamatan di dunia ini adalah dengan kita menyedarkan hati kita dan memperbanyakkan amal ibadah kita. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan ataupun melepaskan kita daripada kengerian-kengerian hari akhirat ini. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, daripada Abu Muawiyah, daripada Al-A'mash, daripada Abi Saleh, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ma bainan nafaqatain 40 sanatan thumma yunazzilullahu minas sama'i ma'an fayambituna kama yambitul baqal. Jadi antara jarak antara dua, apa dia panggil, dua
sangkakala. Dua tiupan sur itu. Sur ni kalau kita tengok pada terjemahan bahasa, tanduk. Tanduk yang orang guna untuk tiup itu. Tiup belitung dan sebagainya. Orang Yahudi pun duk pakai dalam amal ibadah mereka tu. Dia panggil sur. Jadi Allah Ta'ala alam lah yang tanduk yang malaikat nak tiup ni tanduk apa, Allah Ta'ala alam. Dan orang Melayu panggil sangkakala. Sangkakala ni Allah Ta'ala alam. Memang kita terjemah macam tu daripada dulu lagi. Saya pun tak tahu. Kalau kata tanya dalam bahasa Melayu sangkakala tu apa dia? Kita bila faham sangkakala tu terus teringat malaikat apa Israfil. Malaikat Israfil tiup. Itu sangkakala. Terjemahan bahasa Melayu. Ambil daripada bahasa mana Allah Ta'ala alam. Kemungkinan Sanskrit. Ma bainan nafaratain 40 tahun. Antara satu sangkakala pertama tu ditiup dengan nak tiup pula sangkakala kedua 40 tahun. Dan selepas tiup sangkakala yang kedua, Allah akan menurunkan daripada langit air yang mana air ini dengan turunnya dia akan tumbuhlah manusia seperti mana tumbuhnya al-baqal, biji-biji benih. Jadi kita ni akan tumbuh, kita tak jadi baby lagi pun tak, kita akan naik macam pokok nanti. Kita akan hidup balik semula ini dengan tulang sulbi kita itu menjadi benih kita yang akan mencambahkan kita macam pokok tumbuh. Allah Maha menghidupkan. Seperti mana Allah telah menghidupkan pada peringkat awal, Allah lah yang menghidupkan semula nanti. Maka kita kena beriman dengannya. Dan hadis ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian pengarang mendatangkan satu riwayat yang siqah di sisinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan daripada Nabi SAW telah berkata, "Lamma faza'a Allahu min khalqis samawati wal ardi khalaqas sur fa'atahu Israfil فهو واضعه على فيه شاخصا ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر." Lepas Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam ini, semua makhluk ini, Allah Subhanahu Wa Taala pun menciptakan sangkakala itu, sur itu. Lalu Allah beri kepada Israfil, dan Israfil pun letak dekat mulut dia, dekat bibir dia, syakhisan bi basarihi, dengan menjeling matanya. Menjeling matanya, macam mana nak jeling? Menjeling matanya ke arash. Menanti perintah untuk meniup sangkakala. Lama ni. Sejak daripada awal penciptaan. Duduk kat mulut dah sangkakala. Dekat mulut Israfil. Bila-bila sahaja boleh berlaku kiamat. Allah perintah sahaja berlakulah hari kiamat. Qultu ya Rasulullah, Abu Hurairah berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, wa mas-sur? Apakah sur itu? Sangkakala tu. Tanduk apa? Qarnun min nur. Rasulullah SAW menjawab bahawa satu tanduk daripada cahaya. Qultu ya Rasulullah, wa kaifa huwa? Aku berkata, wahai Rasulullah, macam mana rupanya? Azim, sangat besar. Wallazi ba'athani bil haqqi nabiyyan la'azima daratahu ka'arris samai wal ard. Nabi kata, demi Allah yang maha mulia, yang maha agung, demi Allah yang mengutuskan aku sebagai seorang nabi, besarnya diameter dia itu seperti luas langit dan bumi. Wa yanfaqu fihi thalatha nafaqat, dan akan ditiup di dalamnya 3 hembusan. Dan riwayat yang lain mengatakan bahawa kedua-duanya 2 tiupan. Satu tiupan untuk kebinasaan, satu tiupan lagi untuk kebangkitan. Dan riwayat Ka'ab pula mengatakan 2 tiupan. Dan riwayat Abi Hurairah 3 tiupan.
Satu tiupan untuk menenggerunkan, satu tiupan untuk membinasakan, dan satu lagi tiupan untuk membangkitkan. Jadi ada dua pandangan lah ni. Ada dua riwayat, dua khilaf lah, dua qaul, dua perkataan. فيأمر الله تعالى إسرافيل في النفقة الأولى فينفخ فيه فيفزع من في السماوات ومن في الأرض. Pertama Allah suruh malaikat tiup sangkakala pertama. Lalu orang menjadi kacau bilau, apa yang ada di langit dan bumi jadi riuh rendah. Wa huwa qaulu ta'ala, ini berdasarkan firman Allah, yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ya Allah kata, lalu ditiupkanlah sangkakala itu, maka bergempitalah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Wa tuzazzilul ard, dan pada ketika itu juga akan bergoncang bumi ini. Tazhalu kullu muradi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Jadi, ibu yang menyusukan pun akan melepaskan anak yang mereka susukan. Dan orang yang mengandung akan keguguran. Dan manusia seperti dalam keadaan mabuk, dan mereka bukanlah mabuk, tetapi mereka dalam azab yang sangat pedih. Azab yang sangat dahsyat. Pada ketika itu, bayi pun, wildan, toddlers ni, sheep, tumbuh uban. Kerana dahsyatnya hari itu. Wa tatiru syayatin, haribah, syaitan-syaitan lari berterbangan. Wa huwa qawluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Allah kata, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Surah Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Yang mana Allah mengatakan bahawa takutlah kamu pada hari kiamat, kerana goncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Yang mana ciri dia Allah kata, ibu-ibu yang menyusukan pun melepaskan anak-anak mereka. Lepas habis. Tak ada siapa yang duduk gendong-gendong anak. Tak ada fikirlah. Semuanya nak fikir untuk keselamatan diri sahaja. Bahkan ibu-ibu yang kehamilan pun akan gugur kerana goncangan yang sangat dahsyat itu. Begitu juga manusia yang lain yang tak mengandung, bukan ibu-ibu. Allah sebut ibu-ibu ni supaya menunjukkan bahawa makhluk yang paling mengasihi kepada makhluk itu pun akan hilang kasihnya, akan hilang prihatinnya, akan hilang caknanya. Dia campaklah. Apatah lagi manusia-manusia lain duduk dalam keadaan mabuk terus yang hayang kerana dalam keadaan goncangan yang sangat sukar, sangat dahsyat. Maka selepas itu fayamkusuna masya-Allah, mereka kembali okey balik. Thumma ya'murullah ta'ala Israfil fayanfakhu binafaqatul as-sa'q. Lalu barulah ditiup sangkakala yang kedua, sangkakala yang menghancurkan fayas'iqu ahli as-sama'i wal ard. Ya, mereka semua mati. Wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Sa'iqa ini apa dia? Mati yang tiba-tiba. Semua mati. Dengar sangkakala yang kedua ni tak ada siapa lagi hidup. Yang dimaksudkan dengan illa man syaa Allah, pengarang mari tafsiran bahawa
kecuali orang-orang yang mana orang yang telah mati, syuhada, arwahus syuhada. Dan juga dikatakan bahawa Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, dan hamalatil arsh. Sebab syuhada ini Allah sebut mereka sebagai hidup. Mereka ini sebagai orang yang hidup. Jadi malaikat maut pada ketika itu Allah tanya kepada malaikat maut, siapa yang tinggal daripada makhlukku? Malaikat maut kata, ya Rabbi anta hayyun la yamut, baqiya Jibril wa Mikail wa Israfil wa hamalati arshik baqaitu ana fayamurullah malakal maut yaqbidu arwahahum. Jadi semua malaikat-malaikat ini akan dicabut nyawa mereka. Dan yang demikianlah disebut dalam riwayat Al-Kalbi dan riwayat Muqatil, dan telah berkata dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab daripada seorang lelaki daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala telah berkata, la yamut Jibril, matilah Jibril, matilah Mikail, matilah Israfil, dan matilah yang memikul arash. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai malaikat maut, man baqiya min khalqi, siapa lagi yang tinggal daripada makhlukku? Maka malaikat maut mengatakan, antal hayyul ladzi la yamut, engkaulah yang maha hidup dan tidak sekali-kali mati. Wa baqiya 'abduka adh-dha'if malakal maut, dan tinggal hamba-Mu yang lemah, malaikat maut. Fayaqul ya malakal maut, alam tasma' qawli kullu nafsin za'iqatul maut. Bukankah engkau telah mendengar firmanku bahawa setiap yang hidup pasti akan mati, setiap jiwa pasti akan mati. Wa anta khalaqun min khalqi, dan engkau adalah makhluk daripada makhlukku. Khalaqtuka lima ra'aita famut fayamut. Aku telah menciptakan engkau seperti mana engkau lihat, dan matilah engkau, maka matilah malaikat maut. Jadi hadis ini tidak ada tahqiqnya. Tetapi pengarang sendiri mengatakan siqah di sisinya. Jadi Abu Laith yang menghukum hadis ini dengan hadis yang diterima. Allah Ta'ala a'lam. Tapi untuk kita ambil kefahaman senarionya tidak ada masalah. Cuma kita tidaklah berpegang dengan i'tiqad, melainkan daripada masalah akidah ini perlukan hadis sahih yang jelas. Hadis yang sahih. Tetapi Allah Ta'ala alam, kita siqah kepada Abi Laith ini, dan juga kita cuma kita tidak berani untuk meletakkan ia sebagai i'tiqad, pegangan. Tetapi cerita ini, inilah yang kita belajar daripada kitab-kitab lain pun. Inilah yang kita pegang dalam pemahaman kita tentang senario hari akhir ini. Allah Ta'ala alam. Ini perlu buat kajian lah tentang hadis ini. Siapa yang mahir dalam ilmu hadis boleh buat kajian dan kongsi dalam muhadarah yang selayaknya. Dan diriwayatkan dalam khabar yang lain, riwayat yang lain, khabar satu lagi. Annahu ya'muruhu bi an yaqbida ruha nafsahu. Ini jadi Allah sebut mut fayamut. Allah kata matilah engkau, lalu matilah malaikat maut. Riwayat yang lain mengatakan annahu ya'muruhu bi an yaqbida ruha nafsihi. Allah menyuruh malaikat maut untuk cabut nyawanya sendiri. Fayaji'a ila mawdha' bainal jannati wan nar. Lalu dia pun didatangkan di antara tempat antara syurga dan neraka. Wa yanza'u ruhahu bi nafsihi. Lalu dia mencabut nyawanya. Saya buat gaya ni tak betul lah. Dia mencabut nyawanya sendiri. Fa yasiha sayhatan, dan dia meraung satu raungan, satu jeritan. Law kana al-khalqu kullahum, kalau kana al-khalqu kullahum, kalau semua makhluk fil hayah lamatu min sayhatih,
masih hidup, kalau semua makhluk lain masih hidup, kerana jeritan malaikat maut ini, maka semuanya akan mati. Wa yaqul law kuntu alamtu anna linaz'il ruhi mithla hadhihi shiddati wal mirarah la kuntu ala qabdi arwahil mu'min ashfaq thumma yamut. Dia kata, kalaulah aku tahu macam ni sakitnya cabut nyawa, aku akan lebih lemah lembut lagi untuk mencabut nyawa orang mukmin. Allah Ta'ala alam. Malaikat maut pun baca juga hadis ni, tetapi dia tak rasa. Dia dah cuba dah untuk cabut nyawa orang mukmin ini dengan selembut yang mungkin. Dalam hadis cerita sebab cabut nyawa dulu kita dah baca. Dia dah cuba untuk cabut, tarik nyawa orang mukmin ni sehalus yang mungkin. Tu pun sakit juga. Jadi bila dia cabut nyawa dia sendiri, baru dia tahu rasa sakit mati tu macam mana. Jadi malaikat maut pun dah tahu sebenarnya. Allahu Akbar. Kemudian dia pun mati. Fala yabqa ahadun minal khalq. Pada ketika itu tak ada siapa pun yang masih hidup daripada makhluk. Fa yaqulu Allah azza wa jalla lid-dunya ad-daniyah. Kemudian Allah mengatakan, berfirman kepada dunia yang rendah. Ainal muluk, mana raja-raja? Wa aina abna'ul muluk, mana putera-putera raja? Wa ainal jababirah, mana dia kuku besi? Wa aina abna'ul jababirah, mana dia anak-anak diktator, kuku besi ni? Wa ainal ladhina kanu ya'kuluna rizqi wa ya'buduna ghairi, mana dia orang dulu yang makan rezeki aku dan sembah selain daripada aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, limanil mulkul yaum, pada siapakah, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Fala yujibuhu ahadun fayujibu subhanahu wa ta'ala binafsihi fayaqul. Pada waktu itu memanglah semua dah mati. Maka Allah sendirilah yang menjawab. Lepas tak ada siapa yang menjawab. Lillahil wahidil qahhar, hanya saja milik Allah yang Maha Esa, yang Maha berkuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Maka turunlah hujan ke atas muka bumi seperti air mani lelaki selama 40 hari. Kemudian air itu berada di atas segala sesuatu selama 12 zira'an, 12 hasta. Mana hujan tu menyebabkan air bah 12 zira' 12 hasta. Ini depa 12 zira', 12 hasta. Fayambutullahu al-khalq bidzalikal ma', lalu Allah tumbuhkan makhluk dengan air itu seperti mana biji benih tumbuhkan gandum. Hatta tatakamul ajsamuhum, sehinggalah sempurna tubuh badan mereka. Jadi manusia akan dihidupkan balik, akan tumbuh dengan dihidupkan semula. Fata'udu kama kanat, sehinggalah dia sempurna macam mana dia diciptakan. Summa yaqulu Allah Ta'ala la yahya Israfil, Allah berfirman, maka hiduplah sangkakala Israfil, Israel dan penanggung arash. Maka semua pun hidup yang Allah suruh itu dengan perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menyuruh Israfil mengambil sur dan meletakkan pada mulutnya. Kemudian Allah mengatakan bahawa la yahya Jibril, maka hiduplah Jibril dan Mikail, lalu kedua mereka pun hidup. Summa yad'u Allah Ta'ala bil arwah, lalu Allah pun menyeru roh-roh, wa ya'ti biha wa yaj'alaha fis sur, lalu mereka pun, roh-roh itu pun dikumpulkan di dalam sur, di dalam sangkakala. Summa ya'muru Israfil fayanfukhu nafqatal ba'ts, lalu disuruhlah Israfil tiup sangkakala kebangkitan. Fatakhrujul arwah ka'annaha an-nahl, jadi roh tu keluar daripada sangkakala itu macam lebah.
qad muli'at ma bainas samai wal ard, maka roh akan memenuhi langit dan bumi. Jasad dah tumbuh dah. Jasad dah tumbuh di bagai biji benih di atas muka bumi. Fatadkhulul arwahu fil ardi ila al ajsadi fil khayashim. Ya, roh akan masuk melalui hidung, melalui khayshum, melalui lubang hidung. Fatanshaqul ardu anhum, lalu mereka pun akan terpisah daripada bumi. Kemudian berkata Nabi SAW, wa ana awwalu man tanshaqu anhul ard. Nabilah yang akan mula terpisah daripada muka bumi. Maksudnya apa? Maksudnya kita nanti bumi ni akan menjadi rahim yang akan memutuskan kita daripada untuk kelahiran semula, untuk kebangkitan semula. Jadi Nabi SAW adalah manusia pertama yang akan Allah bangkitkan pada hari akhirat di muka bumi ini. Manusia yang pertama yang akan dibangkitkan. Kemudian dalam satu khabar yang lain digabungkan dalam cerita ini supaya jadi satu cerita yang lengkap. Inna Allah Ta'ala idza ahya Jibril wa Mikail wa Israfil fayanziluna ila al-qabr Nabi SAW. Jadi bila Allah hidupkan malaikat Jibril, malaikat Mikail dan Israfil, maka mereka pun turun kepada kubur Nabi SAW. Wa ma'ahum al-buraq, dan bersama dengan mereka buraq. Wa halala minal jannah. Kemudian mereka melalui syurga. Wa tanshaqu anhu al-ard, dan terpisah daripada bumi. Fayanzuru ila Jibril, lalu malaikat Nabi SAW melihat pada Jibril dan berkata, ya Jibril, ma hadzal yaum? Wahai Jibril, hari apakah ini? Kemudian Jibril pun berkata, hadza yaumul qiyamah, ini adalah hari kebangkitan. Wa yaumul haqqah, dan hari yang kebenaran. Wa yaumul qari'ah, pada hari inilah hari al-qari'ah. Lalu berkata Nabi SAW, wahai Jibril, ma fa'alallah bi ummati, apa yang Allah akan buat pada umatku? Atau apa yang Allah telah lakukan pada umatku? Fayaqulu Jibril, abshir, fa innaka awwala man tanshaqu anhu al-ard. Nabi kata, Jibril kata, berbahagialah wahai Muhammad, engkau lah orang pertama bangun di atas muka bumi ini. Maknanya umat Muhammad belum dibangkitkan. Summa yamurullah ta'ala Israfil, lalu Israfil pun meniup sangkakala, diperintah fayanfakhu fis sur, lalu meniup sangkakala, fa idzahum qiyamun yanzurun. Pada ketika itu semua akan bangun dan melihat. Ini mana Nabi bangun dulu, baru malaikat Israfil tiup sangkakala yang ketiga, mengikut riwayat ini. Jadi ini yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit gambaran bagaimanakah rentetan hari kebangkitan. Walaupun kita tidak boleh berpegang secara yang i'tiqadi pada periwayatan ini kerana belum, Allah Ta'ala alam, mungkin sahih, tetapi saya belum lagi membuat penyemakan kerana tidak, pentahqiq pun tak tahqiq. Jadi kita ni yang tak muhaqqiq ini lagi jauh lah. Jadi kalau siapa-siapa yang dah melalui kajian pada riwayat ini, maka berkongsilah. Tapi saya ingin menyatakan bahawa kita dalam menerima dan menolak hadis, kita kena mu'tadil. Kita tidak boleh terlalu longgar dalam menerima dan tidak boleh terlalu ketat dan keras dalam menerima. Kerana kita takut kita berada di salah satu daripada dua tempat. Yang pertama, menyandarkan perkataan, bukan perkataan Nabi kepada Nabi SAW, itu man kadzaba alayya muta'ammidan. Maknanya dia dah jadi berdosa atas nama Nabi, dia tipu, dia guna nama Nabi. Itu satu. Dia telah menempah tempat dalam neraka. Yang kedua, dia menafikan qaul Nabi. Nabi dah kata, dia kata Nabi tak kata. Ini juga mendustakan perkataan Nabi, juga menempah tempat dalam neraka. Jadi kita nak ambil sesuatu pendirian yang mu'tadil supaya kita tidak terjerubak ataupun terjerumus ke dalam tempat sarjana yang terpilih di dalam neraka, iaitu sarjana yang menyelewengi hadis, yang
mendustakan hadis. Tetapi Rasulullah SAW sebut tu mu'tamidan, dengan sengaja. Jadi pertama sekali kita mengira Imam Al-Faqih Abil Lais As-Samarqandi ini sebagai marja' yang muhtamad, rujukan yang diterima pakai. Yang kedua, kita meyakini bahawa zamannya lebih mudah dalam menerima hadis, dan dia menyusun kitab ini dengan sedikit perkataannya dan banyak adalah perkataan yang dinakalkan. Jadi ilmu naqli ini lebih baik daripada ilmu aqli. Cuma hadis yang dibawa mari ini adalah hadis-hadis, banyak hadis-hadis dhaif. Tetapi dhaif bukan maudhu'. Dhaif yang belum sampai ke darajat maudhu'. Dan bahkan sebahagian besarnya dhaif pada sanad, bukan pada matan. Jadi insya-Allah saya bersangka baik dengan Syekh Ahmad Sya'ban bin Ahmad ini sebagai pentakhrij hadis, dan terutamanya pengarang yang muktabar Imam Abu Lais. Lalu saya membacakan kitab ini, dan sebagai amanah saya sebagai pelajar untuk membacakan apa yang ada dalam kitab dan berkongsi sedikit apa yang saya tahu daripada komentar muhaddisin dan sebagainya. Dan juga yang penting untuk kita ambil daripada kitab ini bukanlah sahih atau dhaif, tetapi menyegarkan kelalaian, mendapatkan rasa ngeri daripada apa yang diceritakan tentang akhirat, supaya kita tidak lalai dengan dunia yang menipu daya ini. Jadi itu fiqhul hadis itu lebih utama daripada mengetahui kedudukan hadis. Memahami hadis itu lebih utama daripada mengetahui kedudukan hadis, kerana apa yang kita faham dapat kita amalkan dalam kehidupan, tetapi kedudukan hadis ini hanya sahaja untuk menjadikan kita ini orang yang bertambah amanah dalam ilmu, bertambah amanah dalam menyampaikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.